Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada Kursus Integriti dan Anti Rasuah, kod nomor UW00902 dari Kumpulan 7 Section 4 ingin membentangkan faktor dalaman dan faktor luaran yang menyumbang kepada rasuah. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, ini adalah merupakan ahli kumpulan kami semua yang terdiri daripada 7 orang, yaitu Wesley Tai, saya sendiri, Walter John, Bob Franklin, Duncan Ninin Daim, Eric Ronasan anak Wayne, Dayang Fatira Diana, dan Ahmad Yasin bin Ahmad. Slide seterusnya merupakan pengenalan kepada definisi rasuah dan juga kepentingan untuk mengenali faktor-faktor dalaman dan luaran yang menyebabkan rasuah. Rasuah merupakan satu tindakan di mana penyalahan guna kuasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ini merupakan definisi kepada rasuah. Kedua, rasuah sering berlaku di dalam sebuah organisasi, badan kerajaan, dan bukan kerajaan. Selain itu, sering berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pesan rasuah boleh menyebabkan kerugian terhadap ekonomi negara serta dengan pentadbiran negara. Keempat, rasuah haruslah dibenteras untuk mempertahankan piran negara serta kepercayaan rakyat terhadap sistem kepemimpinan yang sedia ada. Dan pentingnya untuk memahami punca sebenar yang menjadi pemangkin negatif seseorang individu untuk melakukan rasuah. Seterusnya, ini merupakan sinarai faktor dalaman dan luaran yang menyebabkan rasuah. Terdapat dua faktor yaitu luaran dan dalaman. Melihat kepada luaran, satu, tekanan ekonomi, kedudukan dan kuasa, normalisasi duit kopi dalam masyarakat, empat, rasuah sebagai budaya penyelesaian, pengawasan lemah dan tidak konsisten, dan hukuman tidak cukup menakutkan. Nah, untuk faktor dalaman, satu, sifat tamak dan keinginan hidup mewah, ketiadaan nilai kejujuran dan amanah, kegagalan pendidikan moral, akisan budaya malu, kerapuhan spiritual, psikologi gelongsor licin, dan hedonisme merupakan satu faktor dalaman dan luaran yang menyebabkan seorang individu untuk melakukan rasuah. Salam sejahtera, nama saya Eric Ronasan anak Wen Rona. Nombor metrik saya BK24160305. Poin saya pada hari ini ialah sifat tamak dan keinginan hidup mewah. Poin ini merupakan faktor dalaman yang menyumbang kepada rasuah. Yang pertama ialah tidak pernah berasa cukup. Individu yang melakukan rasuah atau menerima rasuah sentiasa rasa tidak puas walaupun sudah mempunyai pendapatan yang tetap. Ini kerana keinginan untuk memiliki lebih mendorong mereka mencari jalan pintas. Yang kedua ialah mengejar kemewahan melampau. Gaya hidup yang tidak sepadan dengan kemampuan mendorong seseorang individu itu untuk menerima rasuah. Yang ketiga ialah mahu hidup senang tanpa bekerja keras. Individu yang menerima rasuah tidak mahu berusaha secara jujur. Sebaliknya, mereka mengambil rasuah dan itu merupakan pilihan yang mudah untuk mereka mendapatkan wang tambahan. Yang keempat ialah dipengaruhi budaya show off di media sosial. Apabila seorang individu melihat orang lain hidup mewah di Instagram ataupun TikTok, mereka rasa cemburu dan mendapat tekanan sosial. Dari sana timbul keinginan untuk turut kelihatan kaya walaupun tidak mampu, dan solusinya mereka melakukan rasuah untuk uh, mendapatkan kehidupan yang diimpikan. Yang kelima ialah hilang pertimbangan moral. Individu yang melakukan atau menerima rasuah sanggup mengabaikan nilai etika dan prinsip hidup, dan mereka lebih mengutamakan keuntungan peribadi daripada amanah dan tanggungjawab. Seterusnya, ketiadaan nilai kejujuran dan amanah juga merupakan faktor luaran yang menyumbang kepada rasuah. Yang pertama ialah tidak menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup. Apabila seseorang individu itu tidak menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup, mereka akan lebih mudah menipu, memutarbelitkan fakta atau melanggar peraturan. Dan mereka juga tidak menganggap perbuatan rasuah ini sebagai sesuatu yang serius. Yang kedua ialah
penyalahgunaan tanggungjawab. Ini berlaku apabila jawatan atau kuasa digunakan untuk kepentingan diri dan bukannya untuk organisasi. Jadi individu yang melakukan rasuah mengambil kesempatan ke atas amanah yang telah diberikan. Yang ketiga ialah berintegriti lemah. Ini bermaksud seseorang yang berintegriti lemah ini tidak merasa bersalah apabila melanggar etika. Sebaliknya, mereka menganggap rasuah sebagai peluang dan bukannya jenayah. Yang keempat ialah pengaruh didikan dan persekitaran. Perkara ini kita dapat lihat apabila dalam sesebuah organisasi, pegawai junior telah dilatih oleh pegawai senior untuk melakukan rasuah dan ini akan dijadikan sebagai norma baru di dalam sesebuah organisasi tersebut dan perkara ini adalah normal bagi mereka. Yang kelima ialah menjejaskan kepercayaan masyarakat. Apabila rasuah ini berleluasa, institusi akan mula hilang kredibiliti apabila pegawai tidak amanah dan akan menyebabkan keruntuhan imej organisasi dan kelemahan sistem pentadbiran. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Yasin bin Ahmad, nomor metrik BK241100215. Hari ini saya akan membentangkan isi kedua, yaitu krisis jiwa dan keruntuhan akhlak. Jadi kita beralih kepada isi kedua, yaitu merungkai krisis jiwa dan keruntuhan akhlak. Bila kita bercakap tentang rasuah, kita sering menuding jari kepada kelemahan sistem atau undang-undang yang langgar. Namun, realitinya rasuah adalah masalah tingkah laku manusia itu sendiri. Mengambil pandangan tokoh sosiologi terkenal, Profesor Said Husin Alatas, dalam bukunya The Sociology of Corruption, beliau menegaskan bahwa faktor luaran hanyalah permulaan. Penentu sebenar sama ada seseorang itu mengambil rasuah atau tidak, terletak pada faktor dalaman mereka. Jika benteng dalaman rapuh, maka sistem secanggih manapun tidak akan berkesan. Seterusnya, jurang pengetahuan tindakan. Jadi, di mana bermulanya krisis ini? Sebenarnya, yang bermula daripada kegagalan pendidikan moral yang mewujudkan apa yang kita panggil sebagai jurang pengetahuan tindakan. Sistem pendidikan kita hari ini sangat berjaya melahirkan pelajar yang bijak dan penuh informasi, tetapi kita gagal melakukan transformasi jiwa mereka. Pelajar tahu definisi rasuah dan tahu hukuman rasuah, tetapi mereka tidak menghayatinya. Kenapa? Kerana etika sering diajar sebagai satu set peraturan atau kod semata-mata, bukannya sebagai salah satu falsafah hidup. Akibatnya, apabila graduan ini masuk ke alam pekerjaan, mereka tidak tahu kekuatan dalaman atau jati diri untuk menolak tawaran rasuah, walaupun mereka tahu perkara itu salah di sisi undang-undang. Punca seterusnya adalah sesuatu yang sangat kritikal, yaitu hilangnya budaya malu. Dahulu, masyarakat kita sangat malu jika melakukan dosa atau mengambil hak orang lain. Namun hari ini, nilai itu telah terbalik. Rasa malu untuk berbuat dosa telah digantikan dengan rasa malu untuk kelihatan miskin. Kejayaan hari ini sering diukur semata-mata melalui kekayaan materialistik. Inilah yang menyebabkan pelaku rasuah menjadi tebal muka. Mereka tidak segan silu menunjuk kemewahan hasil duit haram di media sosial. Ini membuktikan bahwa human internal filter atau sistem tapisan dalaman manusia zaman kini telah pun rosak. Akhir sekali, kita perlulah berani mengakui bahawa wujudnya fenomena munafik moden dan ritualis materialistik. Kita melihat satu paradoks di negara kita, iaitu Malaysia, penuh dengan rumah ibadah dan simbol keagamaan. Tetapi indeks rasuah kita masih dalam keadaan membimbangkan. Ini berlaku kerana wujudnya golongan yang memisahkan Tuhan daripada tempat kerja. Tuhan hanya wujud di masjid atau kuil tetapi tidak di pejabat. Lebih menakutkan wujud mekanisme psikologi di mana pelaku rasuah menggunakan agama untuk menyucikan diri. Mereka beranggapan duit rasuah boleh dibersihkan dengan cara menderma atau pergi menunaikan umrah dan haji. Ini adalah satu bentuk penipuan diri sendiri yang sangat kronik. Salam sejahtera, nama saya Duncan Ninian Daim, dan saya akan membentangkan isi 3, yaitu faktor luaran yang mendorong kepada kegiatan rasuah. Faktor luaran yang pertama adalah faktor ekonomi. Tekanan hidup seperti inflasi, kenaikan harga barang,
dan gaji yang tidak mencukupi menyebabkan sesetengah individu mengalami kesusahan keuangan. Apabila mereka terdesak, ada yang mulai mencari jalan singkat untuk menambah pendapatan. Dalam keadaan seperti ini, rasuah sering dianggap sebagai cara mudah untuk menyelesaikan masalah keuangan, walaupun jelas ia perbuatan yang salah. Faktor yang kedua adalah faktor kedudukan sebagai peluang melakukan rasuah. Individu yang memegang jawatan atau kuasa tertentu mempunyai kelebihan untuk membuat keputusan penting, seperti meluluskan proyek, permit, atau permohonan. Kuasa ini membuka peluang untuk disalahgunakan. Sebagai contoh, mereka mempercepatkan kelulusan sesuatu permohonan sebagai balasan menerima suapan. Perbuatan ini mencemarkan integriti, merosakkan image organisasi, dan mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Kesimpulannya, tekanan ekonomi dan penyalahgunaan kedudukan merupakan dua faktor luaran utama yang mendorong individu terlibat dalam rasuah. Oleh itu, penting bagi kita memastikan sistem dan pengawasan yang lebih telus bagi mengurangkan peluang berlakunya rasuah. Selamat petang, nama saya Dayang Fatira Diana binti Diun, nomor matriks BK24160296. Saya akan membentangkan isi keempat, yaitu faktor luaran. Bagaimana faktor luaran seperti normalisasi duit kopi, budaya penyelesaian melalui rasuah, dan data rasmi daripada SPRM ini dapat menunjukkan bahwa rasuah telah menjadi satu amalan semakin berleluasa dalam masyarakat Malaysia. Oke, yang pertama adalah normalisasi duit kopi dalam masyarakat dan juga tempat kerja. Menurut laporan daripada kajian saya, yaitu Sinar Harian, amalan duit kopi ini dianggap sebagai lumrah dalam banyak sektor, tidak kira di sektor awam maupun sektor swasta. Ramai pihak yang menganggap sogokan kecil ini sebagai perkara biasa dalam melicinkan urusan. Contohnya apabila seseorang memohon permit ataupun lesen perniagaan, orang tu akan memberikan sogokan kecil supaya permohonan mereka dapat dipercepatkan. Dan pada masa yang sama, dalam sektor pembinaan pula, terdapat segelintir kontraktor yang menawarkan duit kopi kepada pegawai projek untuk meluluskan kerja yang tidak mendapati spesifikasi. Dalam rasuah juga terdapat istilah budaya perayaan dan juga budaya menuai, di mana budaya menuai ini dia berlaku apabila musim perayaan, di mana pemberian duit kopi akan diberikan lebih tinggi, dan juga yang menunjukkan bahwa rasuah bukan saja berlaku di tempat kerja, tetapi juga menjadi sebahagian daripada budaya sosial dalam sesetengah masyarakat. Normalisasi duit kopi ini bukan lagi isu yang kecil, tetapi ia telah berkembang menjadi satu budaya, dan budaya inilah yang menjadikan rasuah sukar untuk dimeteras di Malaysia. Terdapat juga fahaman dan juga anggapan bahwa rasuah ini adalah sebagai budaya penyelesaian. Ini kerana ramai masyarakat percaya bahwa rasuah boleh mempercepatkan urusan kerana sistem birokrasi yang perlahan dan juga prosedur yang rumit. Terdapat kajian di Universiti Malaysia Pahang menunjukkan bahwa rasuah bukan hanya dalam bentuk wang, tetapi juga diberikan secara dalam bentuk hadiah yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan layanan istimewa. Terdapat juga budaya takut, pekak, dan bisu dalam kalangan pekerja, iaitu pekerja yang jujur, takut untuk melaporkan salah laku rakan sekerja mereka kerana bimbang disisihkan oleh rakan sekerja atau dianggap sebagai pengkhianat. Pada masa yang sama, mereka yang memberikan ataupun menerima rasuah sering dianggap sebagai pandai menyelesaikan masalah. Dan ini menyebabkan pekerja yang berintegriti pula dilihat sebagai kolot ataupun tidak praktikal. Dan inilah salah satu punca kenapa rasuah terus berakar di Malaysia. Daripada data yang diberikan oleh pihak SPRM, sekali lagi kita dapat lihat bahwa rasuah bukan hanya berlaku dalam projek yang berskala besar, tetapi juga berlaku setiap hari sama ada di kaunter perkhidmatan, di pejabat, dan di pelbagai urusan harian. Statistik ini membuktikan bahwa rasuah kecil sebenarnya adalah puncak kepada rasuah yang besar. Dan ia mencerminkan masalah struktur seperti pengawasan yang lemah, sistem tender yang tidak telus, dan juga
serta penyalahgunaan kuasa. Salam sejahtera, nama saya Walter John dan dalam isi ke-6 ini terdapat 2 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah pelaksanaan pengawasan yang tidak konsisten. Hal ini kerana usaha yang dilakukan pihak berwajib hanya membara pada permulaan sahaja. Hal ini dicatat dalam jurnal yang ditulis oleh Hasan 2021 pada halaman 208 yang mengatakan terdapat kelemahan dalam accountability segelintir anggota penguatkuasaan. Dalam aspek ini, sesetengah anggota akan jatuh dalam tingkah laku yang tidak beretika. Tingkah laku mereka merangkumi motivasi atau ketegasan semasa melaksanakan tugas, iaitu dikatakan bahawa semangat mereka hanya membara pada fasa awal atau selepas kempen dilaksanakan sahaja. Tetapi semangat itu mulai hilang selepas beberapa waktu yang menyebabkan pelaku lebih mudah terlepas. Dengan itu, ketidakpekaan dan kurangnya ketegasan daripada pihak penguatkuasa menjadi antara cabaran utama dalam melawan isu rasuah di negara kita. Topik kedua adalah penetapan denda atau hukuman kepada pelaku. Seperti yang telah dikemukakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, hukuman yang diberikan adalah penjara maksimum 20 tahun dan denda mesti melebihi 5 kali nilai suapan atau sekurang-kurangnya RM10,000, mana-mana yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, hukuman tersebut menimbulkan isu kerana sering dianggap ringan berbanding kesan sebenar rasuah terhadap ekonomi negara dan gagal memberi kesedaran yang mana jumlah minimum denda atau denda 5 kali ganda nilai sopan dianggap kecil berbanding jumlah kerugian sebenar. Sehubungan itu, berlaku biasanya dijatuhkan hukuman penjara kurang daripada tempoh maksimum 20 tahun. Hal ini menjadikan pelaku berani untuk mengambil risiko. Oleh itu, antara cara untuk memperbaiki kelemahan tersebut adalah undang-undang hendaklah dikaji semula dan denda hendaklah jauh lebih tinggi, serta penyitaan aset perlu digunakan dengan lebih tegas supaya pesalah tidak dapat menikmati hasil rasuah. Nama saya Bob Franklin, kad matriks BK25160374 daripada KR Section 4. Kesimpulan pembentangan kami ini ialah rasuah bukan sahaja berlaku atas satu faktor, namun hasil interaksi antara manusia dengan sistem yang wujud dalam sesebuah organisasi, di mana tanpa integriti pribadi yang kukuh, seseorang individu mudah terjebak dengan kegiatan rasuah ini. Di samping itu, tanpa sistem pencegahan yang kuat, kadar kegiatan ini akan sering berulang tanpa penghujungnya. Oleh itu, penyelesaian memerlukan pendidikan, penguatkuasaan, budaya kerja yang telus dan komitmen semua pihak. Justeru, melahirkan negara yang bebas daripada rasuah hingga ke generasi yang akan datang.